أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada tengah hari ini. Kita tukarlah daripada waktu kita berkuliah pada waktu subuh, kita tukar kepada waktu lepas zuhur insyaAllah, kerana dia dah mula bertugas dan ada kerja-kerja yang tidak boleh dielakkan, ada sebab-sebab dia boleh dielakkan. Jadi kita sambung lagi dalam bab kengerian dalam menghadapi kematian. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah melihat malaikat maut. Ra'a malakal mauti 'inda ra'si rajulin min al-ansar. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, irfaq bi sahibi fa innahu mu'min. Jadi hadis ini hadis dhaif jiddan, kerana di antara perawinya ada matrukul hadis, iaitu Amru bin Syam. Hadis ini hadis dhaif jiddan. Kita baca juga kerana ada dalam kitab satu, yang kedua kerana kita nak melihat pengajaran yang cuba Imam Abu Laith bawa mari kepada kita. Kemudian diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melihat malaikat maut di kepala salah seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Lalu berkatalah kepadanya, lemah lembutlah dengan sahabatku ini, sesungguhnya dia adalah orang mukmin. Faqal, lalu berkatalah malaikat maut itu, abshir ya Muhammad. Ini salah satu antara kesan ataupun antara kalau kita baca hadis, kita tengok begini, kita tahu bahawa malaikat akan memanggil Nabi SAW dengan Rasulullah. Malaikat akan memanggil Nabi dengan panggilan hormat, tidak memanggil dengan Muhammad. Fa inni bi kulli mu'min rafiqin. Sesungguhnya aku ini dengan setiap orang mukmin aku menjadi orang yang lemah lembut, menyantuni. Wallahi ya Muhammad, inni la aqbidu ruha ibni Adam fa idza sarikha sarakha min ahlihi. Sebenarnya bila aku cabut nyawa anak Adam ini, sekiranya dia meraung, akan melaung daripada kalangan ahli keluarganya. Fa qultu ma hadha as-sarakh, jeritan apakah ini? Maka mereka menjawab, fa wallahi ma zalamna wala sabaqna ajalah wala isti'jalna qadarah fama lana fi qabdihi min dhanbin fa in tardaw bima sana'a Allah tu'ajjiru wa in taskhatu an tajza'u ta'assamu wa tu'zaru wa ma lakum 'indana min 'atabatin wa inna lana 'alaykum labaqiyatun wa 'audah fal hadar wa ma min baitin ahli syi'rin wala madarin fi barrin wala bahrin illa wa ana atasaffah wujuhahum fi kulli yawmin wa laylah 5 marrat hatta inni la a'rifa saghirahum wa kabirahum wa a'rifa minhum bi anfusihim wallahi ya Muhammad law anni aradtu an aqbida ruhu
ba'udatan min ma qaddartu ala zalik hatta yakun dhaif jiddan, yang menceritakan tentang bagaimana bila malaikat maut nak cabut nyawa. Benda ghaib ini benda yang Imam Abu Hanifah tolak untuk melainkan kita terima. Melainkan untuk kita terima yang apa hadis yang sahih dan mutawatir sahaja. Tapi kita tengok apa yang nak disampaikan oleh pengarang dengan membawa hadis ini. Jadi malaikat maut kata, tidaklah kami mencabut nyawa ini melainkan akan ada seruan kepada ahli keluarganya. Kemudian apakah seruan itu? Maka malaikat mengatakan, demi Allah, tidaklah kami menzaliminya. Maknanya cabut nyawa ini bukanlah berlaku zalim kepada orang yang cabut nyawa ini. Wa ma sabaqna ajaluh, dan kami tidak akan mendahului ajalnya. Dan kami tidak juga ista'ajalna qadaruh, tidak mendahului qadarnya. Dan tidaklah kami mencabutnya itu sebagai satu dosa. Maknanya cabut nyawa bagi malaikat maut bukanlah perkara yang berdosa. Sekiranya ahli keluarganya redha dengan apa yang Allah tentukan ini, mereka mendapat pahala. Dan sekiranya mereka murka dengan apa yang menimpa mereka ini, mereka akan berdosa dan mendapat melakukan kesalahan. Dan kami tidak sekali-kali mencela mereka. Sesungguhnya bagi kami ini adalah satu kembali yang kekal. Mati ini satu perkara yang menyebabkan dia akan kekal. Falhazar, maka hendaklah berhati-hati. Tidak ada satu pun daripada ahli rumah itu, sama ada dia disedari ataupun tidak, sama ada di langit, di laut ataupun di darat, melainkan kami akan menyapa muka mereka setiap hari 5 kali. Sehari semalam. Sehingga kami mengenali siapakah di kalangan mereka yang muda, siapakah di kalangan mereka yang tua, dan kami mengenali mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Demi Allah, wahai Muhammad, kalaulah kami ingin mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, kami tidak akan mampu untuk melakukannya, melainkan yang demikian itu telah diperintahkan oleh Allah untuk kami mencabutnya. Maknanya malaikat maut ni dia tugas dia cabut nyawa, bukanlah mana kehendak dia. Jadi dengan cabut nyawa kita ini bukanlah dia atas keupayaan dia, atas kemampuan dia, atas kehendak dia, keinginan dia, ataupun dia dengki dengan kita. Tengok budak ni hidup lama sangat, cabutlah nyawa dia. Tidak boleh. Melainkan mereka melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Jadi kita tak bolehlah nak marah malaikat maut. Kita kena redha bila ada ahli keluarga kita yang meninggal dan sebagainya. Kita akan mendapat pahala. Walaupun tidak semua apa yang ada dalam hadis ini perkara yang kita boleh berpegang dengannya, kerana sanadnya itu sangat goyak, maka kita cuma sekadar mengambilnya sekadar isi kitab sahaja. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawasanya Nabi SAW telah melihat sebahagian sekelompok manusia bergelak ketawa. Hadis ini didhaifkan juga oleh hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang kita nak baca. Tetapi dhaif di dalam dhaiful jami'. Dhaiful jami'. Bila tengok orang ketawa ni, Nabi pun berkata, wa amma innakum law aktsartum min zikri hadimul lazzat lasyagalakum amma ara. Nabi kata, kalaulah kamu ni banyak mengingati mati, yang Nabi sebut dekat sini hadimul lazzat, yang pemusnah kepada kelazatan. Bila ingat mati ni, biarlah makan pun tak sedap. Setengah orang tu marah kalau dia sebut mati, tak ada benda lain nak sebut. Sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Padahal Nabi suruh
memperbanyakkan mengingati mati. La syaghalakum amma ara. Jadi kamu tidak akan duduk dalam keadaan yang aku lihat ni. Mana suka-suka duduk ketawa-ketawa ni. Tidak akan menjadi keadaan kamu. Kemudian dia kata, aksiru zikru hadamul lazzat. Iaitu kematian. Maka perbanyakkanlah mengingati mati. Kemudian dia kata, innamal qabru rawdatan min riyadil jannah. Au hufratan min hufarin nar. Kerana kubur itu tidak lain tidak bukan melainkan taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi hadis ini walaupun Albani kita dhaif, tapi hadis ini sangat masyhur dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menyokongnya. Maka hadis ini Allah Ta'ala alam, mungkin sanad ini yang dhaif. Allah Ta'ala alam. Berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Ka'ab, beritakan ini tentang kematian. Lalu berkata Ka'ab, innal mauta ka syajaratin syaukin adkhalat fi jawfi ibni Adam. Sesungguhnya kematian itu seperti pohon yang berduri lalu memasuki ke dalam rongga anak Adam, fa akhalat kullu syaukatin bi'araqin minhu. Setiap duri itu telah menusuk mana-mana lubang dalam diri anak Adam itu. Summa jazabaha rajulun syadidul quwa. Kemudian ada seorang lelaki yang gagah perkasa rentak pohon berduri itu. Dia dah tercucuk habis dekat dalam, kemudian ditarik rentak. Faqati'a minha ma qata'. Lalu terpotonglah daripada rentapan itu apa yang terpotong. Wa abqa minha ma abqa. Dan yang lain masih tertinggal. Mana sakitnya kematian. Macam kita masuk duri, lepas kita rentak. Ini tak boleh nak bayang lah. Kita kena tercucuk. Ikut luar pun sakit lah. Macam mana kita masuk dalam rengkung dan kita tarik balik. Wal'ayazubillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini orang-orang yang mendapat kematian. Dan diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri annahu kana idza dzukira 'indahu al-maut. Sufyan Ats-Tsauri ni bila setengah orang cerita pasal kematian pada dia, kana la yantafi'u bihi ayyaman. Orang tak boleh ambil manfaat daripada dia beberapa hari. Sebab apa? Sebab dia jadi pening dengan kematian ni. Fa idza su'ila 'an syai'in qala la adri. Bila orang tanya dia satu masalah, dia akan jawab beberapa hari itu la adri. Kenapa? Kerana dia duduk sibuk dengan memikirkan tentang kematian. Jadi bila orang cerita pada dia tentang kematian, dia teringat mati, dia jadi takut sehingga dia tak boleh lagi nak bermuamalah dengan orang yang berdialog dengan mereka. Orang yang nak menyentuh ilmu pun tak dapat manfaat. Ini menunjukkan takutnya dia kepada kematian. Takut mati ni bukan tak mau mati, tetapi dia risau apa yang dia akan hadapi pada kematian. Kerana kita tidak tahu apakah kita ini akan menerima taman daripada taman-taman syurga ataupun duduk dalam lubang daripada lubang-lubang neraka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada azab kubur dan memberikan kepada kita nikmat-nikmat kubur. Berkata Hakim, salasatun laysa lil 'aqili an yansaha. Ada 3 benda orang cerdik tak akan sekali-kali melupakannya. Yang pertama, fana'ud dunya wa tasarrufu ahwaliha wal maut. Kehancuran dunia. Dunia ini akan binasa. Yang pertama. Yang kedua, tasarrufu ahwaliha. Dia akan berubah-ubah. Dunia ini tidak akan kekal. Tidak akan dalam satu keadaan. Dia akan berubah-ubah. Kadang-kadang orang yang menang, esok dia jadi kalah. Kita tak ada orang yang memang betul-betul really undisputed. Semua akan habis satu masa dia akan kalah. Tak kalah pun dia mengalah, tak mau lawan lagi dah. Dia duduk di luar gelanggang, dia dah memang tak boleh dikalahkan lah. Tapi dia dah tak berani untuk berlawan. Wal maut, dan kematian. Wal afat allati la amana lahu minha. Dan juga rintangan-rintangan yang tak dapat tidak kita akan melaluinya. Iaitu hari-hari akhirat selepas kematian. Jadi itu perkara-perkara yang kita jangan lupa. Dan berkata Hatim Al-Asam rahimahullah,
arba'atun la ya'rifu qadaruha illa arba'ah. 4 benda yang orang tak tahu takat mana 4 benda ini, melainkan 4 golongan sahaja. Qadarus syabab illa al-marda. Betapa nikmatnya muda itu melainkan oleh orang sakit. Qadarul hayah, kadar kehidupan yang tidak diketahui melainkan orang-orang yang mati. Dia sebut 4 dekat sini, tetapi ada 2 sahaja. Allah Ta'ala a'lam. Saya baca apa yang dalam kitab. Berkata al-faqih rahimahullah, ini semua sesuai dengan apa yang kita baca hadis sebelum ini, hadis yang dalam siri yang kelima. Yaqtanim khamsan qabla khamsin. Semua yang kita baca hari ini adalah bersambungan daripada yaqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu masa muda kamu sebelum masa sakit kamu, masa hidup kamu sebelum masa mati kamu, masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Saya rasa yang tadi itu qadarus syabab illa ajuz, qadarus sihah illa al-marda, qadarul hayah illa al-mauta, qadarul faragh illa al-mashghul. Jadi 4 perkara yang tidak akan diketahui melainkan oleh 4 golongan, iaitu masa muda hanya dia tahu. Nilai masa muda ni orang muda tak tahu. Nilai masa muda ini hanya diketahui oleh orang-orang tua. Jadi orang tua tak ada nak buat apa dah. Orang muda tak percaya belah orang tua. Jadi begitulah. Begitu juga orang sihat dengan nilai sihat tidak akan diketahui melainkan oleh orang sakit. Orang yang sihat tubuh badan ini dia tak tahu. Kita kata sihat tangan. Kita tak tahu apa nilai sihat tangan ini. Tapi cuba tangan ni sakit. Baru kita tahu macam-macam tangan ni boleh bantu kita. Macam-macam tangan ni kita telah boleh gunakan. Tetapi apabila kita tidak mengetahui nilainya, maka kita menyia-nyiakan dia. Begitu juga dengan masa lapang. Tidak akan diketahui melainkan oleh orang yang sibuk. Dah sibuk tak nak buat apa dah. Hari tu lapang itu. Begitu juga orang yang hidup, dia tak tahu nilai kehidupan sehingga dia mati. Jelas ya? Jadi, kat mana kita tadi? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As bahwasanya telah berkata, Abdullah bin Amr bin As telah menyebut bahawa kana abi katsiran ma yaqul, ayahku Amr bin As ya, maksudnya Abdullah cerita pasal ayah dia. Abdullah bin Amr bin As telah menceritakan bahawa ayah aku selalu mengatakan, inni la'ajabu min ar-rajuli alladhi yanzilu bihi al-maut wa ma'ahu 'aqluhu wa lisanuhu fa kaifa la yasifahu. Dia kata, aku sangat kagum ataupun aneh dengan seorang lelaki yang yanzilu bihil maut. Dia sedang menghadapi kematian. Wa ma'hu aqluhu wa lisanuhu. Dan dia masih lagi waras dan juga boleh berkata-kata. Fa kaifa la yasifahu. Kenapalah dia tidak memberitahu apakah yang sedang dia hadapi. Dia nak suruh orang tengah nazak tu cerita kat kita macam mana kematian ni. Jadi Abdullah, tapi bila dia mati dia pun tak tahu dia. Qal thumma nazala bihi al-maut wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu.
Lepas tu, dia pun mati. Dia pun dalam nazak. Dan dia masih lagi waras dan masih lagi boleh berkata-kata. Ni Abdullah cerita. Faqultu ya abati qad kunta taqul. Aku pun kata, wahai ayahku, engkau telah menyebut bahawa inni la'ajibu man rajulin nazala bihil maut wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu fa kaifa la yasifahu. Faqala ya bunay al-mautu a'zam min an yusaf. Jadi anak dia ungkit balik. Itu engkau kata aku pelik orang yang masih waras, masih boleh berkata-kata bila menghadapi kematian, dia tidak beri peringatan. Tak cerita kematian tu macam mana rupa dia. Macam mana ciri dia. Dia pun jawab dalam keadaan nazak itu, dia kata, wahai anakku, sesungguhnya mati itu lebih besar untuk diungkapkan. Maknanya tidak terungkap. Tak boleh pun nak cerita. Hilang bicara untuk menceritakan kematian. Walakin sa'asif laka minhu syai'a. Tapi aku akan cerita kepada engkau sedikit. Wallahi laka'anna ala katafayya jibalun radwa wa tihamah. Dia kata seolah-olah di atas salah satu daripada dua bahuku ini, sebelah ada gunung Ridwa, sebelah lagi gunung Tihamah. Walaka'anna ruhi takhruj min saqbi ibrah. Dan seolah-olah nyawa aku keluar daripada muncung jarum. Walaka'anna fi jawfi syawkatun. Seolah-olah di dalam rongga aku ada satu duri. Usija walaka'anna as-sama' atbaqat 'ala al-ard. Yang sedang dikait-kait, maknanya kat dalamnya ada orang mengait dengan duri. Sedangkan seolah-olah langit pun ingin runtuh ke muka bumi. Wa ana bainahuma, dan aku pula duduk di antara langit dan bumi. Allahu akbar. Ini pun payah juga nak faham. Walaupun dia dah cuba bantu kita untuk memahami kematian tu macam mana. Sebab memang perkara ini tidak pernah berlaku. Serupa macam ada duri duduk robek-robek dalam rongga perut kita. Tak pernah, mana ada duri duduk robek-robek dalam rongga perut kita. Masuklah rangkung tulang pun dah macam nak putih nyawa. Kita kata macam nak putih nyawa, kita tak tahu lah putih nyawa tu macam mana rupa dia. Allah. Jadi macam mana roh nak keluar daripada saqbi ibrah, ni pun tak boleh nak faham juga. Macam mana kita nak keluar roh, kita tak boleh nak bayangkan. Thumma qal, bila sambung lagi, ya bunayya inna hali qad tahawwala ila salasati anwa'. Keadaan aku ini telah berubah daripada 3 keadaan. Wa kuntu fi awwalil amr ahrasan nasu ala qatl Muhammad. Aku dulu orang yang paling ingin membunuh Muhammad SAW. Fa ya wailatahu law mittu fi zalikal waqt thumma hadani Allah. Mujurlah aku tak mati pada waktu itu. Kemudian Allah beri hidayah kepada aku untuk menerima Islam. Fa kana Muhammad SAW ahabbun nasu ilayhi. Maka jadilah aku ketika itu sangat mencintai Muhammad SAW. Wali'anni 'ala as-saraya wal'ani 'ala as-saraya faya laitani mittu fi dhalikal waqt. Hari ini aku duduk di atas dan aku wallani 'ala as-saraya, dan dia telah melantik aku kepada memimpin beberapa pasukan perang. Alangkah baiknya kalau aku mati ketika itu. La analu du'a Rasulullah SAW. Aku akan mendapat doa daripada Nabi SAW. Wa salatuhu alayya, dan dia akan mendirikan solat untuk. Maknanya sebab Nabi masih hidup. Dan dia pula pergi menunaikan tanggungjawab dia untuk memimpin pasukan Nabi SAW. Kemudian summa ishtaghalana ba'da fi amri dunya. Kemudian lepas tu sibuk dengan urusan dunia pula. Fala adri kaifa yakunu hali 'inda Allah Ta'ala. Jadi aku pun tak tahulah lepas ni macam mana keadaan aku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Falam aqum
min 'indahu hatta mata rahimahullah. Maka Abdullah kata, aku pun lepas dia kata tu tak bangun lagi dah, sehinggalah apa Amr bin As wafat radhiyallahu anhu. Jadi ini perkara bukan main-main tuan-tuan. Perkara mati ni bukan perkara main-main. Perkara mati ni perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita pengajaran-pengajaran kepada orang sebelum kita. Jadi kita bagi salam kat kubur tu kan, kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kamu dah pergi dulu dan kami akan mengikutimu. Jadi kita jangan main-main tuan-tuan. Dalam doa itu memberitahu kepada kita kena ambil pengajaran daripada mereka. Kerana mereka telah menunjukkan kepada kita bagaimana kematian itu dan kita nak akan menyusuli mereka lepas ini. Dan berkata Syafiq bin Ibrahim rahimahullah, wafaqani an-nasu fi arba'ati asya'. Orang setuju dengan aku dari segi bicaranya, tetapi wa khalafuni fiha fi'lan. Dalam 4 perkara ini orang cakap, orang setuju, ya setuju, betul. Macam kita lah, serta saya mati ni kita setuju, tetapi sebenarnya kita mencanggahinya dalam perbuatan. Yang pertama, annahum qalu inna abidullah ta'ala. Mereka kata mereka ni hamba Allah. Tapi bila mereka berkelakuan, wa ya'maluna 'amal al-ahrar. Jadi mereka buat kerja orang yang merdeka. Kata hamba tapi buat kerja ikut suka hati. Ikut malam-malam, banyak nak rehat daripada nak apa kita bagi. Banyak berehat daripada bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, qalu innallaha kafilun li arzaqina. Ini satu lagi penyakit. Mereka kata Allah lah yang memberi kami rezeki. Tapi apa? Wala tatma'inna qulubahum illa ma'a syai'in min ad-dunya. Tapi mereka tidak akan rasa tenang melainkan mereka dah ada sesuatu daripada dunia. Mereka dah dapat habuan baru mereka relax. Tapi kalau tidak, mana ni? Macam mana kita nak makan ni? Padahal Allah yang akan bagi rezeki. Macam mana kita nak hidup ni? Dah kena buang kerja ni, dah tak ada pendapatan ni, macam mana nak hidup ni? Sedangkan dia kata Allah bagi dia rezeki. Tak setuju. Tapi bila kita buat yang sebaliknya, kita kena ubah. Yang ketiga, innal akhiratu khairun min ad-dunya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita semua setuju. Kita baca ayat Quran, macam mana tak setuju kan dengan ayat Quran? Kita beriman dengan Al-Quran. Wa hum yajma'una mal lid-dunya. Tapi mereka duk kumpul harta untuk dunia. Wa yu'izzuna wa yajma'una adh-dhunub lil akhirah. Wa ya'zuna wa yajma'una adh-dhunuba lil akhirah. Dan mereka pula duduk menyokong dan mengumpul dosa-dosa untuk akhirat. Untuk dunia berkumpul harta. Padahal dunia ini tidak ada maknanya. Kalau kita beri pada orang, itulah jadi akhirat kita. Allah. Yang keempat, qalu la budda lana minal maut. Mati benda yang tak dapat dia nak lari. Ini semua orang setuju. Kematian itu pasti. Orang buat lagu, buat nasyid, macam-macam. Tetapi wa ya'maluna a'mal qaumul la yamutun. Tapi mereka buat seolah apa yang mereka lakukan, mereka beramal seperti satu kaum yang tak akan mati-mati dia. Mereka hidup seolah-olah mereka tidak akan mati. Ini macam mana ni? Macam mana? Diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu fi ba'dul akhbar daripada Abi Dzar. Jadi diriwayatkan daripada Abi Darda daripada Abi Dzar. Dan
daripada sebahagian yang lain daripada Salman Al-Farisi. Jadi maknanya Abi Darda meriwayatkan daripada Abi Zar, ada riwayat mengatakan Abi Darda kan daripada Abi Zar, daripada Abi Darda, daripada Salman Al-Farisi, daripada Abi Darda. Yang paling ma'ruf riwayat Abi Darda, Abi Zar. Bahwasanya telah berkata, "Salasu a'jabatni hatta adhakatni wa salasu ahzalatni hatta abkatni." Ada 3 benda yang aku kagum sehingga aku gembira, aku senyum, aku ketawa. Dan 3 benda pula yang menyebabkan aku bersedih sehingga aku menangis. Yang pertama, mu'milul dunya wal mautu yatalibuhu. Orang yang menginginkan dunia sedangkan mati mengejarnya. Dia duduk berangan panjang. Nak tu, nak ini, nak itu, nak ini. Padahal kematian duduk ligan dia. 2-3 hari lagi. Dia tak tahu. Ghafilun. Walaysa bimaghfulun anhu. Dia lalai. Sedangkan Allah tak pernah lalai pada dia. Lalai. Duduk balik. Relax. Nyicah. Mumpat. Membawang. Relax kan. Mula. Ngeteh. Ngopi. Tapi. Apa dia? Allah tak pernah lalai. Malaikat maut tak pernah lalai dengan dia. Dia tak pernah dilalaikan. Dia je yang lalai. Allah dan malaikat maut tidak lalai. Yang ketiga, innal akhirah khairun minal bukan. Mana dia tadi hilang. Maaf tuan-tuan. Tengah hari ni memang macam ni. Dhahikun muli'a fi dhahika mala'a fayhi la yadri Allahu sakhitun am radin anhu. Dia duduk gelak. Ketawa penuh mulut. Ini bahasa pengarang. Dia ketawa memenuhi mulutnya. Sedangkan dia tak tahu Allah redha ke Allah murka dekat dia. Duduk gelak, kokak. Yang ni Allah murka. Wal'iyadzubillah. Sepatutnya dia menangis. Jadi 3 perkara ini menyebabkan Abu Zar, menyebabkan Abi Darda pelik tengok geng-geng ni dan ketawa. Apalah dia pun ni. Kita lah ni tuan-tuan. Abu Darda duk gelak tengok kita. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengubah keadaan kita menjadi orang yang tidak bercita-cita panjang pada dunia. Tidak menjadi orang yang lalai, tapi orang yang sentiasa bertakwa dan menjaga diri kita. Dan sentiasa mengingati akan kematian dan mempersiapkan diri agar Allah sentiasa redha pada kita. Kemudian apa yang menyedihkan Abu Darda adalah firaqul ahibbah. Ini perkara yang Abu Zar tak boleh nak ingat dia menangis. Iaitu kematian Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat baginda yang telah pergi dahulu sebelum Abi Darda. Radhiyallahu anhu. Kemudian haulul muttali'. Ngeri melihat orang menghadapi sakaratul maut. Kita kalau ada orang sakit yang nazak, pergi ziarah tuan-tuan. Tapi pergi ziarah tu jangan duit rokok ke bawah tu, main gurau tu. Kita pergi tu untuk mendapatkan bekalan. Dengan pergi melihat orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil ini, kita tengok macam mana dia menghadapi sakaratul maut. Kita nak kena pergi ambil pengajaran. Al-wuquf baina yadayillah. La adri ila aina ya'muru bi rabbi ila jannati am ila nar. Benda yang dia paling akan menyebabkan dia sedih
akan menyebabkan dia duka cita adalah bila berdiri di hadapan Allah. Tak tahu Allah nak campak kat mana. Ni Abi Darda tuan-tuan. Abi Darda ni sahabat Nabi, sahabat yang dekat dengan Nabi. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau orang amal apa yang dia ajarkan, semua dapat pahala kat dia. Tapi bila dia membayangkan bagaimana dia nak berdiri di hadapan Allah, dia menangis. Kenapa dia menangis? Kerana dia tak tahu Allah nak suruh dia pergi mana, masuk syurga atau masuk neraka. Kita ni pula macam pom-pom. Yang pom-pom masuk syurga. Dia relax je, tenang je. Macam nak pergi interview je. Kena pergi interview lagi gelap. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Lau ta'lamul hayawanat ma ta'lamun minal maut ma akaltum lahman saminan abada." Hadis dhaif jiddan. Tak apa hadis ni dhaif. Tapi di sini disebut hadis ini dhaif jiddan dan disebut oleh Albani sebagai dhaif jiddan. Jadi kalau kita baca sekali ni tak nampaklah apa ciri-ciri dhaifnya. Allah Ta'ala alam. Kalaulah binatang-binatang itu tahu, mana kambing, apa lembu, tahu tentang kematian seperti mana yang kita tahu, Nabi kata, "Ma akaltum lahman saminan abada." Kamu takkan sekali-kali boleh makan binatang yang gemuk. Tak boleh makan daging yang gemuk. Sebab apa? Binatang akan jadi tak lalu makan. Kita lepas ni, kita ngeteh juga. Lepas ni, nasi kandang juga. Nasi kandang ni orang tak makan. Ceput. Tak apa tuan-tuan. Kita bicara tentang kematian. Kita ingat kematian. Itu adalah pembunuh kelezatan. Sebab tu bila mari coronavirus ni, semua orang berhati-hati. Sebab apa? Takut mati. Tapi masalahnya dia takut nak menghadapi kematiannya. Dia tak tahu kata kematian tu pasti. Dia tak takut apa yang dia akan hadapi selepas kematian. Baguslah jaga kesihatan tu. Tetapi yang lebih perlu kita jaga adalah kesihatan selepas kematian itu. Kerana hidup ini dah ditentukan. Tetapi yang akan kita hadapi nanti, kita yang menentukan dalam kehidupannya. Jadi kita jangan seronok sangat, jangan rasa tenang sangat, jangan kita rasa leka daripada kehidupan dunia ini. Dan diriwayatkan daripada Hamid Al-Lafaf. Lafaf ni nama roti. Kalau kita hari ni jadi kita beradab pula dekat ulama, tapi nak cerita macam mana ulama-ulama dulu mendapat gelaran. Tapi dia dalam bahasa Arab bunyi sedap lah. Tapi kita terjemah Hamid roti canai. Lebih kurang macam tu. Dia macam, apa yang panggil ulama Hamid roti canai pula. Al-Lafaf tu maksudnya roti gitulah dia bawa. Dia jual roti keliling tu, jadi ulama panggil dia Hamid Al-Lafaf. Gelaran dia. Ini tak tahu ulama-ulama dulu, dia pun bukan cari makan dengan ilmu mereka. Mereka cari makan dengan amaluliyat. Sebab amaluliyat dia tu ya, yang Nabi sebut sebagai sebaik-baik kas, sebaik-baik apa usaha nak cari makan adalah usaha tangan lah. Usaha tangan ni pada kerja-kerja kasar lah. Dia bertani, buat roti, yang pakai riang, tenaga, barakah. Dapat sikit tapi barakah. Ustaz ni cakap sejam 2 jam, dapat 200-300, tapi duit tak tahu pergi mana. Tak berkat. Macam mana? Setuju. Mudah-mudahan Allah memberkati apa yang Allah beri kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita terima ini dapat menjadi bekal akhirat. Jadi jangan kita jadikan dunia itu akbaru hammina. Kita mengajar je tuan-tuan. Allah nak bagi banyak mana, alhamdulillah. Orang nak bagi banyak mana, kita terima. Tak bagi pun, alhamdulillah. Jangan tak bagi tapi dah. Tak bagi, pergi mana tahu. Saya baru ni orang cancel beberapa tempat mengajar.
Sebab surau tak ada duit, orang tak pergi. Orang tak pergi surau. Apa, surau apa, solat Jumaat pun tinggal 1/3. Jadi, mereka kena cancel lah, cut cost. Mereka nak suruh kita pergi mengajak, tak bayar. Takut nanti kita viral lah, apa surau ni tak faham ustaz lah apa lah. Tapi, saya cuba-cubalah bincang untuk teruskan pengajian. Tapi dia berganti dengan majlis-majlis lain lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID ini tidak menghalang imarah masjid dan rumah Allah. Kerana itu antara faktor bagaimana bala ataupun wabak ini akan diangkat dengan hidupnya rumah-rumah Allah. Jadi apa Hamid Al-Laffaf ini sebut? Annahu qal, Hamid Al-Laffaf ini telah berkata, Man aktsara min zikril maut akrama bi salasati asya'. Siapa yang banyak mengingati mati akan dimuliakan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qut. Dia akan cukup dengan bekalan makanan yang ada pada dia. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Dia akan rajin beribadah. Jadi kalau kita 3 benda ni tak ada, kita kena banyak mengingati mati. Kalau kita ni malas, kita ni suka berlengah dalam bertaubat, kita ni tak puas hati, duk fikir pasal nak makan apa, ingat mati. Wa man nasiyal maut uqiba bi salasati asya'. Orang yang lupa kematian akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, menangguh-nangguhkan taubat. Taswif ni maksudnya saufa. Jadi taswif. Orang Arab senangnya dia buat kata kerja. Dia duduk kata saufa atub ghadan, saufa atub ba'da ghadin, saufa atub ba'da usbu', saufa atub. Jadi taswif. Saufa jadi taswif. Taswif ni apa dia? Menangguh taubat. Wa tarki ridha bil kafaf. Dan dia ini tidak akan redha dengan benda yang cukup. Ada sepot nak 2 pot. Ada 2 pot nak segantang. Ada 2 segantang nak 2 gantang. Dan lala ada segudang pun tak puas hati ni. Wattakasul fil ibadah. Dan malas dalam beribadah. Kita tutup dengan satu kisah. Diriwayatkan tentang Isa alaihissalam. Apabila dia menghidupkan orang mati itu dengan izin Allah, dan surah Al-Baqarah kan, antara sebab turun surah Al-Baqarah tu, antara kisah utama surah Al-Baqarah tu menghidupkan orang mati lah. Faqala lahu ba'dul kafarah. Lalu berkatalah kepadanya sebahagian orang kafir, innaka qad ahyaita min man kana hadithul ahad bil maut wa la'allahu lam yakun mayyitan fa ahya lana min man mata fi zaman al-awwal. Orang kafir kata apa? Bolehlah dia ni baru mati je, kau hidupkan balik. Sebab dia kes jenayah tu baru je berlaku. Jadi Nabi Musa dengan lembu tu dapat menghidupkan si mati yang dibunuh itu, untuk tunjuk siapa pembunuh dia. Itu cerita Al-Baqarah tu. Dipukul dengan lembu yang dikorbankan itu, mayat itu bangun bercakap. Jadi orang-orang ni kata tak apalah, ni baru mati ya, bolehlah sampai hidup dia. Mungkin dia ni tak mati pun lagi. Jadi orang kafir ni. Maka dia kata, hiduplah. Hidupkan orang yang mati dulu-dulu ni. Orang yang mati dulu-dulu ni, hidupkan mereka tu. Faqala lahum, orang mati tu kata apa? Nabi Isa kata, ikhtaru man syi'tum. Pilih siapa yang kamu nak. Kemudian mereka kata, ahyi lana Sam bin Nuh faja'a ila qabri. Maka dia kata, hidupkan kami Sam bin Nuh. Ini asal tok nenek moyang mereka ni, anak Nabi Nuh. Faja'a ila qabrihi,
maka telah pergilah ke kuburnya. Wa shalla raka'atain. Lalu Nabi Isa pun salat 2 rakaat. Wa da'a Allah, dan berdoa kepada Allah. Fa ahya Allah Sam bin Nuh. Lalu dihidupkan Sam bin Nuh. Fa iza ra'sahu wa lihyatahu qad abyadata. Pada ketika itu rambutnya dan juga janggutnya dah putih. Faqila ma hadha inna syayb lam yakun fi zamanika. Faqil ma hadha, apa ni? Inna syayb lam yakun fi zamanik. Pada masa engkau dulu mana ada uban-uban ni? Faqal sami'atu nida, aku telah mendengar seruan. Fa dhanantu annaha al-qiyamah, aku ingat itu hari kiamat. Fa syaba syar ra'si wa lihyati min al-haibah, maka jadi hitam rambutku dan juga janggutku kerana takutkan hari kiamat itu. Munzu kam anta mayyit, lama mana dah engkau mati? Qal munzu 4,000 sanah, sejak 4,000 tahun. Wa ma zahabat anni sakaratil maut, tapi masih lagi aku merasai peritnya kematian. Ni cerita ni dia tawar mari sandaran sanad dia. Nanti kita cari. Nanti kita cari. Kerana dia sebut sebentar lalu gitu je. Wa dzukira. Dzukira yang qil-qal ni. Qil-qal ni dia dalam ilmu riwayat dia tak kuat lah. Dia kira sebut-sebut gitu je. Cerita-cerita viral. Allah Ta'ala. Sebab cerita ini, cerita kalau kita kata Sam bin Nuh mati 4,000 tahun sebelum Nabi Isa, makanya antara peristiwa banjir dengan kita ini baru 6,000 tahun. Allah Ta'ala. Ini semua benda ini boleh mengundang polemik. Jadi kita tawakuf. Cuma kita nak ambil pengajaran dekat tu. Nak cerita, dia dah mati 4,000 tahun tapi masih lagi rasa sakarat. Nak cerita kita mati ni sakit. Itu poin dia. Lagi orang akan bincang tentang apa? Orang yang tak, yang tu orang tak nak bincang tentang kematian tu. Orang akan bincang tentang apa? Pertama, sanad. Tak apalah, baguslah. Mengkaji sanad ni ilmu. Yang kedua, orang akan bincang, betul ke apa umur banjir itu dengan kita 6,000 tahun. Ini memang orang akan bincang. Tapi pengarang bawa mari cerita ini untuk bawa mari kisah sakarat itu. Ngerinya sakit nak mati itu. Allah Ta'ala alam. Tapi kita kena baca juga. Ada dalam kitab. Kita dah kata nak mengaji tanbih ghafilin. Kita mengaji. Kalau ada orang pandai pakar-pakar ilmu riwayah dan sebagainya, komen kita terima sajalah. Kita ni tak erti apa. Cakap erti bahasa Arab sikit-sikit. Nak tolong baca. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allah waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan berkuliah seperti mana yang diiklankan pukul 2.30 pada hari Isnin oleh saya, hari Selasa oleh saya, hari Rabu oleh Ustaz Abdul Rahim dan hari Khamis oleh Ustaz Adni. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan ini untuk istiqamah dan kita meneruskan lagi pengajian dalam Akademi Tarbawi ini, insya-Allah. Siapa yang terlepas yang live dan susah nak tengok dalam Facebook, boleh pergi kepada channel YouTube kami, Akademi Tarbawi juga. Jadi insya-Allah, tapi yang tu dia ketinggalan sikit lah. Itu baru siri ketiga yang dah siap di-upload. Jadi kita sekarang di siri ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.